Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah harap semua pelajar ustazah sihat-sihat belaka. Hari ini kita akan belajar subjek sirah dengan tajuk baru iaitu peristiwa Nabi Muhammad SAW mendapat gelaran Al-Amin. Okey, seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia. Okey, mari kita tengok sifat-sifat Nabi dalam mendapat gelaran Al-Amin. Okey, Nabi Muhammad mempunyai sifat dan kepribadian yang sangat mulia. Baginda tidak pernah berbohong dan tidak pernah berdusta. Hal ini diakui oleh orang Quraisy ketika Nabi mengandaikan sekiranya diberitahu ada tentera yang sedang bersedia untuk menyerang Mekah. Orang Quraisy kata, demi Allah, kami percaya apa yang kamu katakan. Kami tidak pernah melihat kamu berbohong. Itulah pengakuan orang Arab Quraisy ketika itu. Nak bagi tahu kata, Nabi ni betul-betul amanah, betul-betul jujur dan tidak pernah berbohong. Sehingga kan baginda bercakap kata akan ada tentera untuk menyerang Mekah dan orang Quraisy pun percaya walaupun mereka tidak nampak dan tidak mengetahuinya lagi. Okey, sambung. Baginda berlemah lembut dalam pergaulan dan percakapannya. Baginda tidak pernah bercakap kasar, tidak pernah cakap kuat. Cakap pun lemah lembut, sopan santun je dalam pergaulan dan percakapannya. Semenjak kecil, Nabi Muhammad terkenal dengan sifat sopan santun, berbudi pekerti dan berperibadi tinggi. Tak kisahlah orang tua ke orang muda ke, percakapan baginda sentiasa berlemah lembut dan sopan santun. Yang seterusnya, baginda selalu menolong orang yang memerlukan bantuan tanpa mengharapkan sebarang balasan. Baginda sentiasa menolong orang yang miskin dan susah. Contohnya, Khadijah iaitu isteri baginda sifatkan Nabi Muhammad sebagai seorang yang suka menolong orang dalam kesempitan dan sentiasa menegakkan kebenaran. Nabi Muhammad juga tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar terhadap sesiapa sahaja. Baginda sentiasa tersenyum dan ceria. Walaupun baginda berada dalam kesusahan ataupun sedih, tapi baginda sentiasa tersenyum dan ceria. Baginda tidak menunjukkan sifat sedihnya itu. Baginda bergaul dengan semua golongan, sama ada dewasa maupun kanak-kanak. Baginda juga jujur dan amanah dalam setiap perkataan dan perbuatan. Oleh sebab itulah mereka menggelar baginda Al-Amin. Baginda juga seorang yang pendiam, hatinya lembut dan halus, serta sangat cerdas akalnya, kuat semangatnya dan sentiasa berfikiran positif. Baginda suka memikirkan kejadian alam dan sering duduk sambil memerhati langit. Dari waktu kecil lagi, baginda sudah memikirkan macam mana alam ni terbentuk, macam mana. Contohnya macam mana awan boleh duduk atas ke. Maksudnya baginda dah mengagumi dah kejadian alam ni sejak dari kecil lagi. Baginda sentiasa menjauhkan diri daripada bergaul dan membuat kerja yang sia-sia seperti menghadiri majlis yang melalaikan,
Nabi Muhammad benci dan tidak pernah menyembah berhala. Baginda juga tidak pernah minum arak dan berjudi. Menurut Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Okay. Dari semenjak kecil lagi, Nabi Muhammad tidak pernah berasa untuk menyembah berhala ataupun berasa untuk minum arak dan berjudi. Dan Anas bin Malik berkata, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Okay. Baginda yang paling jujur, baginda lah yang paling amanah, yang paling lembut hatinya, yang paling baik. Okay. Jadi, apa itu Al-Amin, Ustazah? Okey, Al-Amin itu artinya orang yang boleh dipercayai. Orang yang boleh dipercayai. Orang yang boleh dipercayai ini kerana, sebab apa baginda digelarkan Al-Amin? Kerana baginda ialah orang yang boleh dipercayai. Sebab apa boleh dipercayai? Sebab akhlak baginda yang tidak pernah berdusta, yang tidak pernah berbohong dan amanah. Dan sebab itulah Al-Amin ini diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, itu saja untuk hari ini. Ustazah harap kamu dapat memahami dengan baik apa itu gelaran Al-Amin dan kenapa diberikan gelaran Al-Amin ini kepada Nabi Muhammad SAW. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.